kepada perlawanan seterusnya. Kategori tertinggi, kategori terbesar, perlawanan terbesar dalam kejuaraan ini. Pertempuran separuh akhir pertama kategori Cup yang melibatkan pasukan tuan rumah Johor menentang MSS Selangor. Johor yang memakai jersey berwarna biru dan merah, manakala Selangor memakai jersey berwarna kuning. Selangor di bawah pengurusan Cikgu Yusri bin Yassin dan juga Cikgu Muhammad Azli bin Ludin selaku ketua jurulatih dengan PT mereka Cikgu Faiz Ali, Nurunkan Ahmad Syakir Afsrul, Amirul Ashraf, Muhammad Iman Zul Khaisri, Muhammad Firdaus Shoaib, Ning Adam Haris, Muhammad Siddiq Muazzam, Wali Daniel Syazwan, Muhammad Afifuddin Misruji, Muhammad Aizran Mikael, Hairis Saufi bin Muazzamri, Muhammad Takif bin Nurzi Syahrul, Muhammad Faris Haikal bin Johar, Muhammad Akmal Hakim, Anas Zulkarnain bin Nizam dan juga Muhammad Syarul Nizam. Manakala tuan rumah Johor di bawah Cikgu Muhammad Hasrul bin Baharum selaku pengurus dan juga Cikgu Abdul Hanis bin Mokhtar selaku ketua jurulatih. Menurunkan Muhammad Khairul Hakim Zana Abidin, Muhammad Hairul Hazri bin Harumzi, Muhammad Faris Nazmi bin Nur Hisham, Muhammad Syami bin Muhammad Yusuf, Muhammad Nazri bin Muhammad Khalid, Muhammad Aizad Hafizi bin Rosli, Muhammad Dia Amni bin Jamaluddin, Khairil Al-Ashik bin Umar Khalifah, Denny Kushairi bin Irwan, Wan Muhammad Muaimin bin Muhammad Syakir, Muhammad Irfan Hakim Fadil Adam, Luqmanul Hakim bin Ramli, Megat Andika bin Nur Hamizan, Daniel Haikal bin Syarudin dan juga Muhammad Daniel bin Jais Sarmi. Dengan kembali ke belakang oleh fullback Selangor bijak membuka permainan. Fullback Johor membalas, menendang ke belakang. Masing-masing mencari possession. Sekali lagi ditendang oleh pemain-pemain Selangor. Dapat tepukan yang gemuruh dari kedua-duanya. Lagi ditendang oleh pemain Johor untuk positioning. Inilah strateginya. Siapa yang tewas di antara pertemuan ini? Selangor settle. Lagi menendang ke belakang. Janganlah terkejut dengan pattern permainan. Dan inilah yang dicari sebenarnya oleh mereka, dengan tujuan mengapa mereka menendang, positioning, mau bermain di tempat lawan. Dan itulah yang dapat kepada Selangor sekarang ini, memberi pressure yang pertama dalam perlawanan ini dalam format 10-2-10 untuk memberi tekanan kepada pasukan tuan rumah. Yang membaling di lontar untuk pasukan Johor ialah Daniel Haikal bin Syarudin. Baik line out Johor. Bola tak berapa cantik. Tendang ke belakang oleh fullback. Terus saja di tangan pemain Selangor untuk serangan pertama. Grabel ke belakang untuk kick and chase. Terkeluar dari kawasan permainan untuk kembali ke 22 meter drop out ataupun pilihan scrum di hadapan sana. Pilihan scrum saya kira yang akan diambil untuk pengadil dalam perlawanan ini, saudara Raimi Mansur daripada Negeri Sembilan, mengadil yang begitu pengalaman dan sungguh sesuai untuk mengadili perlawanan sebesar ini. Scrum down pertama Johor, riuh rendah keadaan, semua penonton berada dalam keadaan statik sekarang ini, memberikan tumpuan yang begitu tinggi terhadap perlawanan ini. Juga penonton-penonton yang bersiaran live bersama-sama kami, kecil sama-sama kita menonton aksi kedua pasukan besar ini. Dicuri di dalam scrum oleh pasukan Selangor, mencari rakan di bahagian tengah. Kiri dan kanan offload ke kiri, dummy dan gunakan pendek running line dari pemain di sini 14 Selangor ialah Anas Zulkarnain yang ditolak ke belakang. Dikeluarkan lagi sekali ke kanan oleh Ahmad Syaril. Pendek daripada Selangor mencari barisan forward. Rak yang baik ke sebelah kanan Selangor. Cari timing untuk membuat pas. Terus saja dicuri. Kehebatan pemain Johor. Menepuk untuk
dirinya sendiri dan mendapat tepukan gemuruh daripada rakan-rakan dan minat yang menonton di Stadium Kejora ini. Jersey nombor 5 untuk Johor ialah Wan Muhammad Muhaimin Syakir. Bijak beliau menadah dan terus mau mengambil bola dari pegangan pemain Selangor sebentar tadi. Line out untuk Johor. Jalanan Johor dalam kempen ini selaku juara kumpulan C menewaskan Terengganu di peringkat suku akhir sebelum berada di spot ini. Sedikit sengit saya kira. Dalam line itu nampak jelas manakala Selangor selaku juara kumpulan B menumpaskan Perak di suku akhir untuk bertemu di antara keduanya. Jadi kedua ini pasukan ini telah menang semua perlawanan sebelum mereka sampai ke sini. 3 di peringkat kumpulan dan 1 di peringkat suku akhir. Dan hanya 1 yang akan layak ke peringkat akhir. Adakah tuan rumah ataupun Selangor. Belaga di tengah-tengah itu ialah 10. Ialah Muhammad Khairil. 10 untuk Selangor ialah Kapten Ahmad Syakir bin Asrul. Ke sebelah kiri. Baik ditangkap oleh fullback Selangor. Lagi tendangan. Kali ini tidak berjaya mencari line out. Untuk kembali advantage kepada Johor bermain masuk ke dalam kawasan Selangor. 5 minit pertama. Mencari positioning, tendang menendang. Dua-dua dapat menghentikan masing-masing di bahagian tengah padang dan masih lagi bermain di tengah padang. Pattern permainan yang dipilih oleh kedua pasukan dilihat masih mahu bermain di kawasan lawan. Itulah mungkin strategi awal dipilih oleh kedua jurulatih pasukan ini. Tackle yang baik. Sebelah kiri Johor. One on one dengan winger di sini. Tidak lepas dan berjaya telah keluar. Itu ialah Muhammad Irfan Hakim. Fazil Adam di sebelah kanan ini. Tolak oleh siapa lagi kalau bukan Anas Zulkarnain bin Nizam. Belum ada nampak teritorial ataupun di bahagian manakah kedua-duanya lebih berkuasa. Agak balance di antaranya. 5 orang di dalam line up Selangor. Punya nak mendapatkan secure dalam bola ni. 5 orang dalam line out. Pendek dummy. Baik. Tak dibenarkan. Crossing. Kata pengadil. Penalti kepada Johor. Free kick kepada Johor. Maafkan saya. Terus saja bola di tangan Muhammad Aizat. Baru saja satu stadium bertepuk gemuruh tentang permainan itu. Terus saja kesilapan mudah dilakukan oleh pasukan Johor untuk turnover kembali kepada penguasaan Selangor. Kepada anda yang baru bersama-sama dengan Rawi Online, kita berada di perlawanan separuh akhir kategori Cup. Pertemukan 2 gegasi rugby peringkat umur 18 tahun di negara ini. 0-0 masih belum ada yang terpisah di antara keduanya. Tendangan mencari blindside, bijak. Tak dibenarkan, straight out pula. Lagi sekali straight out daripada kicker Selangor. Sudah 2 kali mistake di separuh masa yang kedua ini. Bukanlah satu kesalahan, tetapi memberi advantage kepada pihak lawan. Kerana tendangan-tendangan seperti itu mengembalikan kembali bola di mana tempat beliau menendang bola. Line up kembali. Mungkin inilah masa untuk memperbetulkan kedudukan Johor. Curi oleh Selangor. Keluarkan dengan baik. Jatuh. Sedikit delay dalam perlawanan Selangor. Dan tendang semula late tackle daripada pemain jersey nombor 13. Daripada Johor. Kelihatan dengan jelas. Dilakukan di sinilah 19 sebenarnya. Lapun jatuh, bola telah lama dilepas.
salah seorang pemain utama main 19 ini untuk Johor, iaitu Muhammad Syami bin Muhammad Yusof yang setelah menjaringkan 7 ataupun 8 try saya kata. Dan time yang dihentikan dengan seorang pemain Selangor injured selepas late tackle sebentar tadi. Masa menunjukkan hampir 8.5 minit separuh masa yang kedua. Belum ada apa-apa yang dapat memisahkan dengan keadaan di dalam 22 Selangor ketika ini. Tapi bola milik Selangor untuk Selangor mencari tendangan untuk line out yang seterusnya. Nervous anda, nervous juga saya di konti ini. Nervous semua penonton di dalam Stadium Kejora menonton perlawanan ini. Especially ibu bapa penjaga, guru-guru dan juga rakan-rakan taulan yang beramai-ramai memenuhi Stadium Kejora. Jika dilihat di ruang seberang sana memang telah ramai punya hadir. Di dalam stadium tidak keluar saya setendangan ini. Terus ke bahagian tengah kepada fullback Johor. Nendang kembali ke belakang untuk kick and chase. Lagi tendangan daripada Selangor. Nunggu bola bounce bagaimana timing. Terlepas pemain Johor di bahagian tengah. Dan lubang besar ditinggalkan oleh fullback Selangor. Untuk pemain berjersey nombor 10 ini, Muhammad Hairul Hazri bin Hairumzi memecah kebutuhan melalui lubang yang ditinggalkan oleh fullback Selangor. Larian 60 meter untuk Hairul Hazri bin Hairumzi memberikan try yang pertama kepada pasukan MSS Johor. Tambahan 2 mata juga daripada beliau untuk 7 mata kepada Hairul Hazri dan 7 mata kepada Johor untuk separuh masa yang pertama ini. Ada satu lagi, one last play. Begitulah. Sedikit kesilapan terus saja dihukum dalam perlawanan ini. Tak dimenangkan oleh pengadil. Menolak bola ke belakang ketika rak sedang berlaku. Terus dipersalahkan oleh Rami Mansur. Apakah yang dipilih? Mau bermain atau quick tap? Johor mau bermain ke sebelah kiri. Baik, hentakan di tengah ditolak hand off begitu saja oleh pemain jersey nombor 2 mereka, iaitu Kapten Khairil Al-Ashik bin Umar Al-Khalifah. Johor melibatkan sebelah kiri, ekstra di hujung sana, one on one. Masuk kembali ke dalam. Knock on. Untuk pengadil Rami Mansur menamatkan perlawanan separuh masa pertama. Johor 7, Selangor 0. Ulang suara. Perhatian kepada pengurus dan pasukan MSS Selatan. Mohon hadir ke kemah teknikal sekarang.
Mulakan aksi separuh masa yang kedua dengan Johor mendahului dengan satu try daripada Muhammad Khairul Hazri bin Hamruzi sebentar tadi di separuh masa yang pertama. Untuk Selangor menendang ke belakang separuh masa yang kedua ini. Lebarkan ke sebelah kanan. Memilih untuk bermain Johor, tak mau menendang, memberikan bola ke sehingga sebahagian wing di ujung sana. Second phase advantage diberikan kepada Johor. Jelas offside. Main-main Selangor di play on kata pengadil. Tak dibenarkan. Di sebelah kiri penalti untuk Johor. Tendang untuk mencari line out. Possession. Mungkin itulah strategi separuh masa yang kedua untuk Johor. Line out untuk Johor. Baik. Tangkap oleh pemain 18 dari udara itu ialah Muhammad Nazri bin Mat Khalid. Lagi gerakan daripada Johor ke sebelah kiri. Kali ini masuk dalam kawasan Selangor. One on one marking yang baik daripada Selangor. Terus saja diberi pressure counter racking daripada Selangor. Lagi counter rack. Bola belum lagi secure untuk Johor. Pelawan kata pengadil dilebarkan ke sebelah kanan oleh pemain Johor. Kembali masuk ke dalam untuk main forward tubuh besar ini. Cuba dipegang beramai-ramai oleh pemain Selangor. Masih lagi mengayuh kaki beliau untuk masuk ke dalam kawasan Selangor. Counter rack yang baik. Lagi counter rack. Dikeluarkan akhirnya oleh pemain Johor. Ekstra di sebelah kanan. Harus sangkut. Sebelah kiri Johor kali ini. Masih lagi berada di tengah-tengah padang. Belum ada yang dapat penetrate. Cuba dicuri di tangan dan akhirnya berjaya oleh pemain Selangor. Knock on diterima. Kembali kepada positioning kepada pasukan MSS Selangor. Time stop. Tu ada kecederaan yang berlaku kepada seorang pemain Johor di bawah di sini 10 try scorer sebentar tadi. Jersey nombor 4 untuk Johor dan juga 23 untuk Johor di bawah itu. Ialah Daniel Haikal dan juga Muhammad Aizat Hafizi bin Rosli. Sementara kerisauan pasti ke atas kamp pasukan Johor kerana fullback kesayangan mereka Khairul Hazri sedang mengalami kecederaan waktu ini. Saudara Izwan juga yang merupakan fisio negeri Johor, bekas main kebangsaan yang juga berada di bawah sana membantu pasukan Johor. Izwan aka Pisang dulu sebelum ini di English College. Sekarang di English College, orang saya sekarang di English College bersama dengan cikgu Najmul Huda. Kembali skram kepada Selangor. Ke sebelah kanan, membuka peluang, menendang lagi untuk possession. Mereka betul-betul tidak mahu bermain di kawasan mereka sendiri. Mau pressure Johor. Kembali kepada fullback Selangor. Lagi tendang ke belakang.
Baik chasing ini. One on one, terus saja mau mencuri bola. Counter yang baik daripada Selangor. Dibenarkan oleh Rami Mansur dan itulah strateginya. Terlihat dengan jelas. Terus Selangor mencari peluang. One on one di bahagian tengah mencari support. Harus cepat. Sedikit lambat. Sedikit saja lambat. Keputusan pemain Selangor mahu side step ke sebelah kiri itu tidak dapat dibaca oleh rakan-rakannya, tapi terus saja dapat dibaca oleh pertahanan Johor untuk mencuri bola. Dan turnover terus berlaku di dalam gerakan itu. Line up baik daripada Johor, tidak dibenarkan. Sedikit sengit kata Rami Mansur untuk kembali kepada skram Selangor. Dan inilah mereka mahukan. Johor dipaksa bertahan dalam situasi ini. 7 mata itu merupakan satu converted try. Sebelah kiri ialah Selangor mahu menyerang untuk mendapatkan try. Nervous kedua pasukan. Scrum down kepada Selangor. Baik, scrum Selangor. Keluarkan dari belah blind side berseorangan. Rak pantas daripada squad Selangor. Menggunakan pick and go. Advantage diberikan kepada Selangor offside ataupun racking from the side. Dan menangkan penalti terus kepada Selangor. Ke sebelah kiri terus ke bahagian open side. Mencari serangan di belah sana. Running line yang baik. Switching yang baik. Extra. Di sebelah kiri tidak terlihat sudah pun seorang buat loop di sana. Untuk kembali Selangor ke bahagian tengah. Pressure 7 mata inilah yang menjadikan Selangor mahu mencari try berdekatan dengan post. Hilang bola saya kira. Tidak, masih lagi selamat. Lagi pick and go daripada Selangor. Perlahan-lahan Selangor menggunakan semua barisan forwardnya untuk pick and go. Advantage itu diberikan kepada Selangor. Untuk seorang pemain Johor bakal dipanggil. Sudah beberapa kali offside di dalam rak. Mungkin itulah yang dikatakan oleh Rami Mansur daripada signal tangannya. Mungkin amaran yang terakhir. Offside lagi sekali. Pegang pula, bahaya kedudukan ini. Sebaik belum menjatuhkan diri. Pick up daripada Selangor. Lagi pick up daripada Selangor terjunan oleh pemain Johor. Lagi fast pick up daripada Selangor menolak keseluruhannya. Sedikit saja lagi. Dan akhirnya jelas kelihatan di depan mata Rami Mansur untuk pick up ke sebelah kanan daripada Selangor, memberikan satu try kepada MSS Selangor. 5 Selangor, 7 Johor. Crucial conversion daripada Selangor ditenangkan oleh jurulatih. Ataupun siapa itu? Sukar sebenarnya conversion ini tuan-tuan. Tidak semudah yang anda lihat. Dua mata memisahkan di antara keduanya. Dengan 1 minit setengah tempoh permainan, sudah pasti bagaimana main ini rendah. Rendah conversion beliau. Ada satu lagi permainan, jangan risau peminat-peminat Selangor.
Jangan risau peminat-peminat Johor. Ada one last play lagi dengan baki 1.5 minit ini. Sepak mula Selangor 7-5 berpihak kepada Johor. Johor harus bertahan. Terus keluar untuk possession yang pertama kembali kepada pasukan Johor. Tenang seketika. Mereka hanya perlu terus possess bola untuk mengekalkan keadaan ini. Dua mata di hadapan. Dua mata yang menjadi pemisah kepada satu slot perlawanan akhir dalam kejohanan rugby bawah 18 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2022. Johor on the way sudah ke sana dengan dua mata ini. Possession ialah apa yang mereka perlukan. Memegang bola selama mungkin, bertahan selama mungkin. Knock on pula, pick up daripada Selangor untuk advantage kembali kepada Selangor. Tidak mahu bermain advantage untuk kembali kepada penguasaan Selangor melalui satu last attacking chance. Scrum down. Bila-bila masa saja siren akan dibunyikan. Dan siren telah pun dibunyikan. Last play untuk Selangor. Scrum half Johor menenangkan rakan-rakannya. Dah keluar bola dari genggaman Selangor. Pressure yang baik daripada scrum half Johor betul-betul di hadapan mata Rami Mansor. Dan mengesahkan tempat Johor selaku pasukan yang akan bermain di final kejohanan rugby bawah 18 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2022. Tahniah pasukan MSS Johor bermain di pentas final dan Selangor akan bermain di tempat ketiga.